Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in barik wa sallim amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi kekuatan untuk meluangkan masa kita untuk kita menyambung semula pengajian kita yang berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang berpandukan kepada kitab Kifayatul Awam. Jadi sebelum kita mulakan, sama-sama kita buka dengan bacaan umum kita Al-Fatihah. InsyaAllah kita teruskan dengan sifat yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatul rabi'ah asyarah min sifatihil wajibah lahu ta'ala. Sifat yang ke-14 daripada sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran. Macam mana nak terjemahkan kaunuhu qadiran tu? Jadi ada dua cara nak menterjemahkan. Itu berkaitan dengan ulama yang mengisbatkan hal ataupun ahwal, seperti Imam Haramain, Qadhi Abu Bakar Baqilani dan pengikut-pengikutnya lah. Maka diterjemahkan hal, keadaan. Hal tu keadaan, hal ataupun keadaan Allah Ta'ala itu qadiran, maha berkuasa. Kalau yang pendapat yang tahqiq, yang menafikan hal, maka kaunuhu qadiran itu diterjemahkan qiyam, adanya zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kudrah. Adanya Allah Ta'ala ataupun adanya zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kudrah, ataupun qiyamnya sifat kudrah pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qiyamnya maksudnya adanya lah, adanya sifat kudrah pada zat Allah Ta'ala. Itu yang menafikan hal ataupun ahwal yang mengatakan dia amrun i'tibari. Jadi orang Melayu lah, Melayu kata, Melayu tuan-tuan tak tahu macam mana. Kaunuhu qadiran, kalau yang mengisbatkan hal, maknanya keadaan zat Allah itu maha berkuasa. Keadaan hal ataupun keadaan zat Allah Ta'ala itu maha kuasa, maha berkuasa. Kalau yang menafikan hal, yang mengatakan amrun i'tibari, yang ni kau tahqiq lah, iaitu adanya zat Allah Ta'ala itu maha berkuasa ataupun qiyamnya sifat kudrah pada zat Allah Ta'ala. Wahia sifatun qa'imatun bi zatihi ta'ala ghairu mawjudatin ghairu ma'lumatin wahia ghairul qudrah. Jadi kaunuhu qadiran ini ialah satu sifat yang qa'im bi zatihi ta'ala. Maknanya dia berada, qa'im maknanya berada pada zat, tapi ghairu mawjudatin, tidak sampai ke tahap wujud. Maksudnya tidak sampai kita boleh lihat. La yasihu an yura, tidak sah untuk dilihat. Kemudian ghairu ma'lumatin, dan tidak juga tiada. Ada pun tidak, tak ada pun tidak.
Wahya ghairul qudrah, dan dia juga bukan kudrah. Kudrah lain, kaunuhu qadirah lain. Kaunuhu qadiran lain. Wa bainaha wa bainal qudrah talazumun. Dan antara kaunuhu qadiran dengan kudrah itu ada talazum. Satu kelaziman. Lazim ni pun nak diterjemahkan dalam bahasa Melayu moden lah. Bahasa Melayu moden. Bahasa pondok saya tak tahu. Kalau bahasa Melayu moden, kita lazim itu maknanya dilihat daripada beberapa sudut. Lazim itu, lazim itu boleh kita kata mesti, boleh diterjemahkan kepada yang mesti, ataupun dia saling lazim itu saling melengkapi satu sama lain. Saling saling apa, saya nak susah nak bagi mudah faham. Saling melengkapi satu sama lain, saling mesti ada satu sama lain. Ada kudrah mesti qadir. Qadir mesti ada kudrah. Kalau kudrah mesti qadir, qadir mesti ada kudrah. Tak mungkin orang tu ada kudrah tapi tak qadir, ataupun dia qadir tak ada kudrah. Dia lazim, dia mesti, dia saling saling memerlukan pun tak boleh kata memerlukan, nanti sifat Allah memerlukan pula. Saling melengkapi, saling melazimi, itu ya saya. Lazim ni mesti, itu ya. Macam mana tuan-tuan pilihlah kalimah yang sesuai. Seorang yang alim mesti ada ilmu. Seorang ada ilmu mesti alim. Ada kudrah mesti qadir. Qadir mesti ada kudrah. Lazim, talazum. Mesti. Macam mana? Saling melengkapi, saling. Waalaikumsalam warahmatullahi ya Ustaz. Kaifahal? Famata wujidatil qudrah fi zatin wujida fi has-sifah al-musammatu bikaunil qadiran. Maka tatkala wujudnya sifat kudrah pada sesuatu zat itu, maka wujudlah padanya sifat yang dinamakan bil kauni qadiran. Bermesti-mestian, boleh, okeylah. Bermesti-mesti, saling berhubungan. Ikut selera masing-masing. Yang penting jangan makna dia kita faham. Lafaz ni terpulang. Lafaz ni terpulang, beriringan. Lafaz terpulang, makna penting. Makna tu yang penting. Masing-masing dia selesa dengan bila sebut lafaz tu, dia faham makna dia, terpulang lah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sawa'un kanatiz zat qadimatan aw hadisatan. Sama ada zat itu qadim atau zat itu hadis. Maksudnya Allah ataupun manusia lah. Manusia biasanya, contoh yang hadis manusia lah. Manusia dia ada kudrah hadisah. Kita tak nafi manusia ada kudrah hadisah, cuma dia memberi kesan atau tidak, itu yang dah dibahas dalam sifat kudrah. Manusia ada kudrah tetapi tidak memberi kesan. Manusia ada iradah tapi tak memberi kesan. Dia hanya muqaranah saja dengan kudrah Allah dan iradah Allah. Fazatu Zaidin khalaqallahu ta'ala fiha al-qudrata 'ala al-fi'li. Maka zat Zaid, Allah Ta'ala menciptakan padanya sifat kudrah 'ala al-fi'li, untuk melakukan satu perbuatan. Wa khalaqa fiha sifatan tusamma kaunu Zaidin qadiran. Dan Allah juga menciptakan pada zat Zaid satu sifat namanya kaunu Zaidin qadiran. Di sini jelaslah maksudnya kudrah Allah bertakluk dengan ahwal bagi yang menyebabkan hal, dan kalau bagi yang menganggap kaunuhu qadiran itu amrun i'tibari, maka dia Allah Ta'ala punya kudrah bertakluk dengan amrun i'tibari. Dia saya punya pendapat. Ini jelas di sinilah, ibarat matan Imam Bajuri pun kata tahqiqnya kudrah Allah bertakluk dengan ahwal dan amrun i'tibari. Tapi orang yang dia punya iskal dia, yang kita faham ta'alluq sifat kudrah itu at-ta'thiru bil ijad wal i'dam. Okey, i'dam ni pun panjang pembahasan dia.
Ini bukan tempat dia lah untuk bahas. Tapi bil ijad itu yang sepakat. Okey. Bil ijad maksudnya bila bil ijad maka benda tu mesti mawujud. Sedangkan hal dan amrun i'tibari tidak wujud. Itu iskal dia. Maka ulama kata antara dua. Maksud ijad di sini termasuklah isbat. Termasuk mengisbatkan. Jadi donat ke, lubang donat ke ada ta'alluq dengan sifat kudrah. Memang akal kita tak boleh nak faham lubang donat tak wujud, benda tak boleh rasa, tak boleh pegang. Ya betul, iktibar saja. Tetapi kita bukan bahas macam mana Allah ijadkan amrun i'tibari. Sedangkan amrun i'tibari itu tidak wujud. Tidak wujud, tapi tak juga sampai Adam. Tak sampai Adam. Jadi yang ulama kata bertakluk sahaja. Kaifiat ta'alluq, jangankan kaifiat ta'alluq dengan amrun i'tibari, kaifiat ta'alluq dengan benda wujud pun tak tahu. Khilaf punyalah panjang. Apalagi i'dam, ta'alluq tanjizi meng'idamkan itu lagi berpuluh-puluh kaul. Itu Mu'tazilahnya, falsafahnya, Asy'ariyahnya, Maturidiyahnya khilaf. Kudrah Allah bertakluk dengan benda yang makdum. Ya, itu lagi khilaf. Kalau khilaf dengan benda makdum, sama juga nanti. Antara makdum dan maujud itu kan ada hal dan amrun i'tibari. Jadi, di sini dalam Hasyiah Bajuri tahqiq kata bertakluk dengan ahwal. Bahkan dalam takrirat, Imam Al-Anbabi buat takrirat atas Hasyiah Bajuri Syarah Ummul Barahin. Hasyiah Al-Ummul Barahin ni Hasyiah Bajuri yang ni tahqiq melakam pun disebut. Kemudian ada lagi Hasyiah Bajuri ala Ummul Barahin, iaitu ada takrirat Imam Ajhuri dengan takrirat Imam Al-Anbabi. Jadi dia kata bertakluk, dinukilkan daripada Syekh Su'ailib. Mengatakan ada ta'alluq, bermaksud ijad itu termasuk isbat. Jadi amrun i'tibari itu subut. Amrun i'tibari itu sabit. Dia tidak wujudi, dia subuti. Maknanya kalau menerima ahwal lagi tinggi daripada amrun i'tibari. Jadi yang mawujud ahwal amrun i'tibari makdum. Jadi amrun i'tibari tetap lebih tinggi daripada makdum. Jadi kalau kudrah Allah Ta'ala bertakluk dengan benda yang makdum, ulama khilaf. Cuma jumhur kata tak bertakluk lah dengan makdum, tapi ada wajah yang kata bertakluk dengan benda yang makdum. Sebab tu buat apa kata bil ijadi wal i'dam. Bil ijadi wal i'dam. Jadi ijad itu maknanya Allah Ta'ala mengijadkan benda yang tak ada. Daripada Adam kepada ada. So macam mana Allah nak bertakluk dengan benda tak ada dengan mengadakan dia? Atau sebaliknya, benda yang dah ada Allah Ta'ala i'damkan dia. Jadi Allah ciptakan Adam ke? Kalau Allah ciptakan Adam tu kan tak boleh, Adam benda tak ada. Macam mana Allah ijadkan benda yang tak ada? Tapi maknanya ijad itu hakiki, i'dam itu majazi. Jadi apalagi bertakluk dengan hal dan amrun i'tibari, ada wajah dan ada pendapat ulama. Donat ke, lubang donat ke, kalau kita tak tengok yang tu. Kita tengok dia adakah dia mawujud, atau ahwal, atau amrun i'tibari, atau madum. Jadi semuanya bertakluk dengan sifat kudrah. Yang hakikinya dengan ijad bil mawujud. Adapun amrun i'tibari dengan ahwal, walaupun disebab dia tak sampai tahap mawujud, so mengijadkan benda yang tak mawujud kan agak susah nak diterima akal ataupun hukum adat. Jadi isbat, ijad termasuklah yashmulul isbat. Jadi amrun i'tibari dan ahwal tu dia sabit, dia tidak wujudi dia, tapi dia mutlaqus subut dia panggil. Tahakkuk ataupun mutlaqus subut. Jadi dia tahakkuk dan dia mutlaqus subut, maka dia ada ta'alluq dengan sifat kudrah. Bukan saya cakap, ulama cakap. Saya tengah cari ibarat yang menafikan. Saya tengah cari. Kalau ada, tolong tunjukkan lah. Ibarat siapa yang mengatakan tidak bertakluk dengan ahwal dan amrun i'tibari, dan nak tengok hujah dia. Ulama maksudnya ulama Asy'ariyah lah. Ulama Asy'ariyah sama ada yang mutaqaddimin ataupun mutaakhirin ataupun Imam Sanusi ke bawah. Jadi dia kata di sinilah Allah Ta'ala wa khalaqa fiha sifatan tusamma kaunu Zaidin qadiran.
Dan Allah menciptakan pada zat Zaid suatu sifat yang namanya kaunu Zaidin qadiran. Kaunu Zaidin qadiran satu kata ahwal, satu kata amrun i'tibari. Yang menafikan ahwal mengatakan kaunu Zaidan qadiran itu amrun i'tibari. Tak kira majazi ke hakiki ke, ta'alluq, bertakluk sebab itu poin dia bertakluk dengan sifat kudrah. Jadi adakah hakiki majazi itu kemudian menafikan ta'aluk terus, itu kan masalah. Habis itu dia datang daripada mana? Nak ikut Mu'tazilah ke tawallud ataupun ilah ma'lul, itu kan ada lagi konsep-konsep. Nak lari daripada Asy'ariyah, nak pergi ke mana? Nak pergi ke falsafah, ada konsep ilal ma'lul. Atau nak pergi kepada Mu'tazilah, ada konsep tawallud atau bit-tabai, atau bit-tabai satu lagi bil illah. Nak mana satu? Jadi Asy'ariyah kullun min indillah. Ahwal ke mu'tibari ke bertakluk dengan sifat kudrah. Wa hadhihi sifat tusamma halan. Maka sifat maknawiyah ini, kaunuhu qadiran ini dinamakan hal. Ini bagi yang mengisbatkan hal. Bagi yang mengisbatkan hal. Bagi yang menafikan hal, maknanya Imam Fakhruddin Ar-Razi and the gang, dan Qaul Tahqiq lah, Qaul Tahqiq, Imam Bajuri dan sebagainya, yang mengatakan bahawa Imam Abu Al-Asy'ari pun menolak hal. Majoriti ulama menolak hal. Jadi kalau dia bukan hal, dia apa? Dia amrun i'tibari. Amrun i'tibari dia beza sikit. Wa huwa sifatun, dia tidak ghairu qa'imatin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau amrun i'tibari beza dia dengan ahwal, ialah hal qaim bizat tapi tidak wujud. Kalau amr i'tibari tidak qaim bizat dan tidak wujud, tapi dua-dua subut, dua-dua sabit. Semua satu qaim bizat, satu tidak qaim bizat. Tapi amr i'tibari walaupun benda tu tidak qaim bizat, tapi nisbah dia, ada nisbah dan ada asal dia. Itu amr i'tibari intiza'i. Nanti dia bahas lepas ni. Selepas sifat ni dia akan bahas tentang amr i'tibari, ikhtira'i, intiza'i. Dia habiskan ni dulu. Ni mudah je. Wal qudratu illatun fiha fi haqqil hawadis. Adapun sifat kudrah itu adalah satu illah pada zat, fi haqqil hawadis, pada hak perkara-perkara yang baru, benda-benda yang bersifat baru. Wa amma fi haqqihi ta'ala, adapun pada hak Allah Ta'ala, fala yuqalu al-qudratu illatun fi kaunillahi ta'ala qadiran. Tidak dikatakan bahawa sifat kudrah itu adalah illah bagi adanya Allah Ta'ala itu qadiran. Kita tak kata sifat kudrah itu illah bagi kaunuhu qadiran. Bal yuqalu bainal qudrah wa kaunihi ta'ala qadiran talazum. Jadi kita kata antara kudrah dengan kaunuhu qadiran itu adalah talazum, bukan ta'lil, bukan illah ma'lul, bukan illah wal ma'lul. Bukan proses ta'lil, illah wal ma'lul, tetapi dia talazum, lazim dan malzum. Lazim dan malzum dipanggil talazum. Wa qalatil mu'tazilah bit talazumi bainal qudratil hadis wa kaunil hadis qadiran. Illa annahum la yaquluna bi khalqillahi sifat tsaniyah. Mu'tazilah mengatakan dengan talazum antara kudrah yang hadis dengan adanya hadis itu qadir. Mu'tazilah kata manusia lah hadis ni, kita bagi contoh manusia. Mu'tazilah kata manusia ni ada talazum antara kudrah hadisah yang ada pada diri manusia dan kaunul hadis atau kaunul nas atau kaunul insan itu, qadiran itu ada talazum, illa kecuali annahum la yaqulun, mereka tidak mengatakan bahawa bi khalqillahi sifat tsaniyah. Allah tidak menciptakan sifat yang kedua. Maknanya Allah tak ciptakan kaunuhu qadiran, bal mata khalaqallahu al-qudrata fil hadis
Bahkan apabila Allah Ta'ala menciptakan sifat kudrah pada benda yang baru, pada manusia, nasya'a anha sifatun tusamma kaunuhu qadiran min ghairi khalqin. Maka muncullah, terbitlah daripada sifat kudrah itu satu sifat yang dinamakan kaunuhu qadiran, iaitu adanya Zaid ataupun manusia itu maha berkuasa. Bukan maha berkuasa lah, bertenaga. Berkuasa maksudnya ada kemampuan. Min ghairi khalqin, tanpa diciptakan oleh Allah Ta'ala. So yang mengatakan kalau tak ada ta'alluq dengan amrun i'tibari, maknanya Mu'tazilah. Dia kata, bukan saya kata. Ataupun ahwal, maknanya Mu'tazilah. Jadi kita tak jadi Mu'tazilah, kita ahli sunnah Asy'ariyah. As-sifatul khamisata asyara min sifatihil wajibalahu ta'ala. Jadi sifat pembahasan kaunu qadiran ini dia tak perlu bahas ta'alluq, sebab tidak ada ta'alluq. Ta'alluq hanya sifat ma'ani sahaja. Kemudian dalil pun sama. Dalil sama. So di sini tak perlu dia faham bahas panjang-panjang, dia akan sebut satu persatu sampailah 7 sifat ma'nawiyah itu. Mudah sikitlah yang ni. Cuma nak faham beza ma'ani ma'nawiyah nanti lepas ni. As-sifatul khamisata asyarata min sifatihil wajibul ta'ala kaunuhu muridan. Sifat yang ke-15 daripada sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, kaunuhu muridan. Jadi saya tak ulanglah kedua-duanya, terpulanglah nak yang mana yang cenderung nak ikut Imam Haramain dengan Qadhi Abu Bakar Bakalani, ya silakan, iaitu mengisbatkan hal. Hal ni asalnya Mu'tazilah. Yang tahqiq kata Imam Fakhruddin Ar-Razi sampailah kepada Imam Baijuri, iaitu menafikan. Imam Ibrahim Laqani, Taftazani semua kata yang tahqiq nafi hal. Jadi saya terjemah terus kepada amrun i'tibari lah, iaitu kaunuhu muridan, adanya zat Allah tu maha berkehendak ataupun qiyamnya sifat iradah pada zat Allah Ta'ala. Wa hiya sifatun qa'imatun bi zatihi ta'ala, dan dia merupakan suatu sifat yang berada pada zat Allah Ta'ala, ghairu mawjudin wala ma'dumatin, tidak wujud dan tidak juga ma'dum. Bukan mawjud, bukan ma'dum. Itu tengah-tengah. Waktu sama halan dinamakan hal. Di sini itu yang saya pelik tu. Dia orang ni, ulama-ulama ini dia mengatakan qaul, pendapat mengenai mengisbatkan hal itu dhaif ataupun qaul yang lemah. Dan kaul yang tahqiq itu menafikan hal. Tapi bila dia karang kitab, dia guna juga hal. Itu yang saya pun tak faham. Wahyal ghairul iradah sawa'un kanatiz zat qadimatan aw hadisatan. Dan sifat kaunuhu muridan itu bukanlah sifat iradah, sama ada zat itu zat yang qadim Allah Ta'ala ataupun zat yang hadis, iaitu manusia lah, ataupun makhluk lain. Fazatu Zaidin khalaqallahu Ta'ala fihal irada lil fa'li. Maka zat Zaid Allah Ta'ala ciptakan padanya sifat irada lil fa'li, untuk berkehendaklah melakukan satu perbuatan. Wa khalaqa fiha sifatan tusamma kaunu Zaidin muridan. Allah Ta'ala ciptakan juga pada zat Zaid satu sifat yang namanya kaunu Zaidin muridan. Wa ma taqaddama minal khilaf bainal Mu'tazilah wa ahli sunnah fil kauni qadiran yajri misluhu fi kaunil muridan. Dan apa yang telah lalu daripada khilaf antara Mu'tazilah dengan ahli sunnah pada sifat kaunul qadiran, yajri misluhu, maka berlaku seumpamanya, maksudnya sama je lah, fil kauni muridan, dalam sifat kauni muridan. Maknanya Mu'tazilah kata Allah tak cipta, ahli sunnah kata Allah cipta. As-sifatu sadisa asyarata min sifati ta'ala kaunuhu ta'ala aliman, wa hiya sifatun qa'imatun bizatihi ta'ala ghairu mawjudatin wala ma'dumatin, wa hiya ghairul ilm. Wa yajri hadza fil hadi wa mislahi ma taqaddama wal khilaf bainal Mu'tazilah wal sunnah jarin bihi. Sama sahaja, dia ulang-ulang sampailah habis. Jadi saya terjemah jugalah. Sepatutnya dah pandai semua kan terjemah. Sifat yang ke-16 daripada sifat Allah Ta'ala, adanya Allah Ta'ala itu maha mengetahui ataupun qiyamnya sifat ilmu pada zat Allah Ta'ala. Dan ia adalah satu sifat yang qaim bizat, yang tidak maujud dan tidak juga ma'dum. Dan dia juga bukan sifat ilmu. Ini hal lah, ni yang isbatkan hal ni. Dan wa yajri hadzal fil hadi wal misaluhu wa taqaddama, maka begitu juga
sifat kaunuhu aliman itu berlaku kepada manusia ataupun makhluk yang baru seperti mana yang telah lalu, dan khilaf antara Mu'tazilah dan Sunnah pun sama aja. Wa sifatu sabi'ah asyara al-wajib lahu ta'ala kaunuhu ta'ala hayyan wa hiya sifatun qa'imatun bi dzati ta'ala ghairu mawjudatin wala ma'dumatin wa hiya ghairul hayah wa fihi jami'ul ma taqaddama. Sama saja macam yang sebelum ni. Adanya Allah Ta'ala itu bersifat hayah ataupun qiyamnya sifat hayah pada zat itu yang amrun i'tibari. Sifatus samina asyaratul wajib Allah Ta'ala, sifat yang ke-18 yang wajib bagi Allah Ta'ala kaunuhu ta'ala sami'an wa hiya sifatun qa'imatun bi dzati ta'ala ghairu mawjudatin wala ma'dumatin wa hiya ghairu sam'i wa fi jami'il ladzi taqaddama. Sama, iaitu kaunuhu sami'an, adanya Allah Ta'ala itu maha mendengar, iaitu qiyamnya sifat sama' pada zat. As-sifatu tasi'ah asyara al-wajib lahu ta'ala kaunuhu basiran wa hiya sifatun qa'imatun bi dzatihi ta'ala ghairu mawjudatin wala ma'dumatin wa hiya ghairul basar wa fihi jami'ul ma taqaddama. Sifat yang ke-19 yang wajib bagi Allah Ta'ala ialah kaunuhu basiran, maknanya adanya Allah Ta'ala tu maha melihat. Maksudnya qiyamnya sifat basar pada zat Allah Ta'ala, sifat yang qaim pada zat ini yang isbat hal, yang tidak wujud dan tidak juga adam, ataupun tidak mawjud, tidak ma'dum, dan dia bukanlah sifat basar, dan sama seperti yang lalu. Wa sifatul 20 wa hiya tamamu ma yajib lahu ta'ala lahu tafsil. Okey. Sifat yang ke-20 ialah penyempurna bagi apa yang wajib bagi Allah Ta'ala secara tafsil, iaitu kaunuhu ta'ala mutakalliman, adanya Allah Ta'ala itu mutakallim, maha berbicara ataupun qiyamnya sifat kalam pada zat. Wa hiya sifatun qa'imatun bi dzatihi ta'ala ghairu mawjudin wala ma'dumatin. Satu sifat yang qaim pada zat Allah Ta'ala, tidak wujud, tidak ma'dum, wa hiya ghairul kalam, dan dia bukan kalam. Wa fihi jami'u ma taqaddama, dan pada sifat kalam juga kaunuhu mutakallim sama juga seperti yang lalu. Tanbih. Ma taqaddama minal qudrah wal iradah wal ilmi wal haya wal sam'i wal basar wal kalam yusamma sifatul ma'ani. Sifatul ma'ani. Apa yang telah lalu dibahaskan daripada sifat kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama', basar, kalam, itu ialah dinamakan sifat-sifat ma'ani. Ma'ani iaitu jamak ataupun plural bagi makna. Makna ma'ani. Min idafatil am lil khas atau idafatil al-idafah al-bayaniyah. Sifatul ma'ani. Jadi sifat diidafahkan dengan ma'ani. Daripada idafah am bagi khas. Sifat lepas tu makna. Am itu khas. Idafah sifat itu am, ma'ani itu khas. Awil idafah al-bayaniyah ataupun idafah bayaniyah. Ataupun idafah untuk menjelaskan sifat apa, iaitu sifat ma'ani. Wa ma ba'daha wa huwa kaunuhu ta'ala qadiran ila akhirih, dan yang apa yang setelahnya daripada kaunuhu qadiran sampailah kaunuhu mutakalliman itu tusamma sifatun ma'nawiyatun, dinamakan sebagai sifat ma'nawiyah, nisbatan lil ma'ani, nisbah kepada sifat ma'ani, li'annaha tulazimuha fil qadim, kerana sesungguhnya sifat ma'nawiyah itu melazimi sifat ma'ani pada zat yang qadim, wa tansha'u anha fil hadis alam ma taqaddama, dan terbit daripadanya pada zat yang baharu manusia, seperti mana penjelasan yang telah lalu. Okey. Jadi ma'ani ma'nawiyah ini sama aja. Ma'nawiyah ini dan nisbah dia kepada ma'ani, sebab ma'nawiyah itu sendiri sama dengan ma'ani dari segi kita tengok ma'ani itu jamak, makna dia punya mufrad dia atau singular dia, satu dia makna. Jadi ma'nawiyah itu sama saja. Jadi dia mufradkan dulu ma'ani kepada makna, kemudian ditambah dengan waw, dia nisbah dengan ta marbutah, jadi ma'nawiyah. Apa makna waw, apa makna ya, apa makna ta, itu dalam hasyiah dibahaslah. Tapi sama je, ma'ani dengan ma'nawiyah sama, nisbah. Kenapa? Sebab benda yang bila nak ada nisbah tidak boleh dijamak dalam bentuk jamak, maka dia ditukar guna mufrad dulu, kemudian digantikan ya dengan waw, kemudian tambah ya nisbah, kemudian ta. Ada yang mengatakan ta tu ta jamak, ada yang mengatakan ta kerana dia menunjukkan muannas. Itu dalam hasyiah dibahas. Hasyiah Dusuki ada. Haza wa zada al-Maturidiyah fi sifatil ma'ani sifatan thaminatan wa sammauha at-takwin.
Ya, dan ini Maturidiyah menambah pada sifat ma'ani satu sifat lagi yang namanya sifat idrak. Sifat yang ke-8 yang dinamakan sifat takwin. Sifat takwin. Wahya sifatun mawjudatun kabaqiyati sifatil ma'ani. Dia adalah suatu sifat yang mawjud kabaqiyati sifatil ma'ani, seperti sifat-sifat ma'ani yang lain. Lau kusyifa annal hijab la ra'ainaha. Kalau disingkatkan hijab daripada kita, pasti kita akan dapat melihatnya. Kama tura sifatul ma'ani, seperti mana dilihat sifat-sifat ma'ani. Lau kusyifa annal hijab, kalau disingkapkan hijab daripada kita. Wa aqtaradahumul asy'ariyah bi anna ma faidatut takwin ba'dal qudrah. Ulama Asy'ariyah mengiktirad, menolaklah membuat iktirad, penolakan, tak setujulah dengan mengatakan bahawa apa faedahnya sifat takwin sebab sudah ada sifat kudrah. Li'anna al-Maturidiyah yaqul, kerana Maturidiyah mengatakan innallaha yujidu wa yu'dimu bitakwin. Allah Taala mewujudkan dan mengadamkan dengan takwin. Fa ajabu bi anna al-qudrah tuhayyul mumkin. Mereka menjawab bahawa kudrah hanyalah tuhayyu, menyediakan perkara yang mungkin lil wujud, untuk diwujudkan. Ai tusayyiruhu qabilan, menjadikan dia menerima lil wujud, untuk wujud. Ba'da alam yakun, setelah dia tidak menerima wujud. Wa takwin ba'da zalika yujiduhu bil fa'al. Kemudian takwin setelah itu, setelah disediakan, takwin pun mewujudkan dengan fa'al. Waraddul asy'ariyah, maka asy'ariyah menolak dengan mengatakan bi annal mumkin qabilun lil mawjud min ghairi syai'. Kerana perkara yang mungkin itu memang sudah pun qabil untuk wujud min ghairi syai', tanpa ada sesuatu. Boleh kita kata sifat takwin ini dalam asy'ariyah tu tanjizi hadis. Tanjizi hadis sifat kudrah. Boleh kita katalah. Kalau nak tasamuh, kita kata sifat takwin itu adalah tanjizi hadis bagi sifat kudrah. Cuma beza dia apa? Tanjizi hadis itu ta'alluq. Ta'alluq itu amrun i'tibari. Amrun i'tibari tidak qaim bizat. Bahkan tidak qaim bisifat. Tetapi kalau sifat takwin itu, maknanya sifat takwin itu dia wujudi, qaim bizat. Tambah lagi 18. Tapi sama-sama mewujudkan. Jadi kita tak perlulah, kita kata asy'ariyah tak perlu. Wa min ajli kaunihim zadu hadhihi sifat qalu, dari segi adanya mereka itu menambah sifat takwin ini, mereka mengatakan anna sifatul af'al qadimatun. Sesungguhnya sifat af'al Allah itu qadim. Pelik sifat af'al qadim. Kal khalqi wal ihya wal rizq wal imatah, seperti penciptaan, menghidupkan, memberi rezeki, mematikan, semuanya qadim kata dia. Li'anna hadhil alfaz asma'un litakwin, kerana sesungguhnya lafaz-lafaz ini adalah nama-nama bagi sifat takwin. Allazi huwa sifatun mawjudatun indahum, yang merupakan sifat yang mawjud di sisi mereka. Wa takwin qadimun, dan sifat takwin itu qadim. Fatakunu sifatul af'al qadimah, maka jadilah sifat af'al itu qadim juga. Wa indal asy'ariyah sifatul af'al hadisatun, di sisi asy'ariyah sifat af'al itu adalah hadisah, sifat yang baru. Ya annaha asma'un li ta'alluqatil qudrah, kerana dia sifat af'al itu adalah nama-nama bagi ta'alluq sifat qudrah. Ta'alluq sifat qudrah itu adalah tanjizi hadis, dan tanjizi hadis ini baru, nama pun hadis, dan dia amrun i'tibari. Bila amrun i'tibari itu tak kisahlah dia hadis pun tak kisah, sebab dia tidak qaim bizat. Fal ihya ismun li ta'alluqil qudrah bil haya. Maka ihya itu Allah muhyi kan, yang menghidupkan. Maka satu nama bagi ta'alluq ihya itu, maknanya kalau muhyi mestilah ihya. Ihya itu ialah satu nama bagi ta'alluq sifat qudrah dengan kehidupan manusia lah, ataupun benda-benda hidup yang lain. Wa rizqu ismun li ta'alluqil qudrah bil marzuq. Rizq itu adalah nama bagi ta'alluq sifat kudrah bil marzuq, dengan yang diberi rezeki. Wal khalqu ismun li ta'alluqha bil makhluq. Khalq itu adalah nama bagi ta'alluq sifat kudrah dengan makhluk. Wal imatah ismun li ta'alluqha bil maut. Imatah itu satu nama bagi ta'alluq sifat kudrah dengan kematian. Wa ta'alluqal qudrah indahum hadisatun, dan ta'alluq sifat kudrah di sisi asy'ariyah adalah baru.
Soalan, mengapa ta'alluq sifat kudrah tidak boleh kepada perkara mustahil aqlan? Adakah dia berarti kudrah itu terbatas? Bukan terbatas. Saya dah bahas tu dalam ta'alluq. Kalau nak detail tengok kepada perbahasan sifat kudrah, ta'alluq sifat kudrah dan iradah itu. Kudrah dan iradah hanya berta'alluq kepada perkara yang mungkin, bukan kerana dia terbatas, bukan dia tak terbatas. Tak berta'alluq, tak terbatas dengan tak berta'alluq beza. Cuma iskal dia, kalau tak berta'alluq itu maknanya satu kekurangan lah bagi Allah. Bukan satu kekurangan, bahkan satu kesempurnaan. Sebab kalau sifat kudrah dan iradah itu berta'alluq dengan perkara yang wajib dan mustahil, akan menunjukkan suatu kekurangan. Terbalik, dia akan jadi satu kekurangan. Sebab ta'alluq dia taksir bil ijad wal i'dam. Kalau iradah taksir bitakhsis atau bitamyiz atau bitta'yin. Jadi taksir itu mengubah sesuatu. Hanya ubah dua perkara saja, daripada wujud kepada adam atau daripada adam kepada wujud, termasuklah dengan ahwal dan iktibar dia. Jadi kalau benda yang wujud, benda yang wajib mesti wujud, benda yang mustahil mesti adam, mesti tak ada. Jadi kalau kudrah bertakluk kepada benda yang wajib, dah wujud, nak wujudkan lagi, jadilah tahsilul hasil. Kalau kalau bertakluk kepada benda yang mustahil, yang tidak wujud, Allah nak wujudkan benda yang mustahil, jadilah qalbul haqaiq, terbaliknya sebuah kenyataan. Begitu juga kalau Allah nak mengikdamkan perkara yang wajib wujud, jadilah qalbul haqaiq, terbaliknya satu kenyataan. Atau Allah Taala mengikdamkan benda yang mustahil, yang memang tak ada, dah tak ada, nak tak ada lagi, tahsilul hasil. Mana kot mana pun akan pergi qalbul haqaiq dan tahsilul hasil. Begitu mustahil. Ada 6 perkara, antaranya lah 6 perkara yang masyhur, yang mana mustahil aqli: daur, tasalsul, tahsilul hasil, qalbul haqaiq, jam'u bainal naqidain, dan rujhan bi ghairi murajjah. Itu antara 6 perkara yang, ataupun contohnya yang lain, juzuk itu lebih besar daripada kul. Al juzu akbaru minal kul, itu pun mustahil. Jadi tahsilul hasil dengan qalbul haqaiq mustahil. Kalau kudrah Allah Taala bertakluk dengan perkara wajib dan mustahil, dia akan jadi tahsilul hasil dan qalbul haqaiq, dan itu mustahil. Detail dengar dalam siri, nombor berapa entah, tak ingat, tapi tajuk dia ta'alluq sifat kudrah. Ta'alluq sifat kudrah dan iradah. Ada 2 siri tu sambungan kan. Panjang kat situ pembahasan dia. Rajin-rajin lah, jangan shortcut. PKP buat apa kan? PKP pengajian kuliah penuh, bukan shortcut. PKP pengajian kuliah penuh. Gurau je jangan marah Okey. Mana tadi hilang lah. Okey, jadi sifat af'al. Sifat af'al pun saya dah jelaskan. Sifat af'al tu ada 2 lah. Satu sifat af'al, dan yang kedua af'al. Jadi ada setengah kata sifat af'al dan af'al itu sama. Ada yang kata tak, sifat af'al tu satu nama je. Al-Quran diturunkan dengan lafaz dan makna. Nabi kata kalau macam tu, kita tahu makna nas mutasyabihat mana. Kita tahu nas mutasyabihat. Mana kita tahu? Siapa kata kita tahu? Siapa kata kita tahu makna mutasyabihat? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak mengetahui takwil ayat mutasyabihat melainkan Allah. Habis tu kenapa Asy'ariyah takwil? Kita tak kata kita tahu, kita yuzun, kita yazunnu saja. Tu dalam tu siri ayat muhkamat dan mutasyabihat tu saya jelas dah. Saya dah jelaskan. Jadi kita tak tahu ayat mutasyabihat.
semua kita kata itu kan khilaf dekat titik tu apa ni, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilm, itu pun dah ada dah, saya bahas itu. Dengar balik tu, dengar balik yang tu. Kalau tak cukup lagi ya nanti saya jawab. Saya kadang letih. Ni bukan sekali tau saya dengar ni, saya kuliah berpuluh-puluh kuliah di surau masjid, benda yang sama kadang saya bahas, letih lah. Tengok dulu yang kuliah ayat tentang mutasyabihat muhkamat tu. Jadi kita tak tahu, kita wama ya'lamu. Tapi wama ya'lamu tidak menafikan ada atau tidak takwilnya. Ada takwil tapi tak tahu. Kita memang tak tahu, kita yazunnu je. Siapa kata kita tahu? Ya'lamu qat'i. Ya'lamu qat'i. Wama ya'lamu ta'wil ilallah qat'i. Kita tak tahu secara qat'i, kita hanya zon saja. Itu pun ada maslahat, kan kita kata kita zon ada ihtimal saja, kita mungkin makna dia begini, itu pun ada maslahat kerana tak nak apa ni orang-orang apa ni yufdi ila tashbih, boleh membawa orang kepada tashbih. Itu kita maslahat kita. Dia bagi dia, kalau dia rasa dia tak rasa tashbih pun, tu pulang lantak dia lah. Kau jangan sibuklah dengan syairah kan. Kita tak nak orang awam apa ni terjebak kepada tajsim dan tashbih. Dengan membaca secara zahir kan ayat-ayat mutasyabihat, yadullah fawqa aydihim, kemudian fasta'il fulka bi'ayunina fa inna ma tulu fasamma wajhullah, kemudian apa lagi, ar-rahman al-istawa wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Semua ayat-ayat itu kalaulah orang awam, kalau kita tak guna pendekatan lughah mentakwil secara zanni, ingat takwil kita zanni bukan qat'i. Jadi dia nak tuduh kata apa tu, saya suruh dia mengaji dulu, faham dulu Asy'ariyah betul-betul. Asy'ariyah pun tak nak sibuk-sibuk lah pasal ayat mutasyabihat. Dia orang yang sibuk-sibuk ayat mutasyabihat. Kita punya sifat 20 mana ada ayat mutasyabihat? Kita tak bahas ayat mutasyabihat. Laisa kamitslihi syai' mukhalatuhu lil hawadits, selesai. Jadi bila dia orang bising-bising dan orang awam terjebak dengan pasal dia orang punya pasal, kita bantu dengan takwil secara zanni. Tapi ikut kaedah lughah tak salah. Allah kata Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Quran dalam bahasa Arab mudahan kamu ta'qilun. Jadi kita gunakan, ulama kita guna kaedah lughah untuk mentakwil, guna ilmu balaghah, bayan, ma'ani, kinayah dan sebagainya, hakikat majaz. Itu pun zanni bukan qat'i. Zanni bukan qat'i. Zanni. Kerana ada maslahat. Kita pun lebih baik kita tak bahas pun. Kita memang pejuang, kita penerus salaf yang sebenarnya. Tapi dia penerus dia penerus mujassimah musyabbihah yang wujud di zaman salaf. Kita penerus salaf yang salafus soleh yang sebenarnya. Tapi dia klaim kita ni dia kata kita ni Jahmiyah. Dahlah, dia punya klaim tak mengubah kenyataan. Dia klaim dia Tuhan ke? Dia Tuhan, dia Nabi. Dia cakap pemperang Asy'ariyah tu sama ikut Jahmiyah. Silsilahnya sampai dia nak cakap, dia cakap lah. Imam Ghazali kata Al-Quran yang Imam Ghazali punya qaul, dengar Imam Ghazali punya qaul, Al-Quran yang mulia, yang benar itu pun orang kata apa? Asatirul awwalin. Nabi yang sadiqul masduq pun orang kata sihir, majnun, syair. Lagi Asy'ariyah punya qaul, lagilah dia tak terima kan. Maknanya Quran pun orang petikai, orang kata asatirul awwalin. Nabi pun orang kata syair, sahir, majnun. Apa lagi kalau ulama orang tuduh kata Jahmiyah ke apa, itu lantak dia lah. Kata-kata dia tak mengubah hakikat sebenar Asy'ariyah. Jelas dia tu tak faham Asy'ariyah. Dia hanya menyerang Asy'ariyah pasal apa? Dia dah kalah diserang Asy'ariyah. Itu je. Dia tak dapat nak pertahankan dia punya pendapat, akhirnya diserang Asy'ariyah. Itu je cara dia. Saya memang jarang kalau tuan-tuan perhati tengok dalam Facebook atau jarang sangat saya komen. Sejak dua menjak ni adalah 2-3 saya komen. Itu pun saya tengok nama-nama yang ikut kuliah saya tu kan. Jadi saya sajalah tambah sikit 1-2. Saya tak pernah post pun dalam Facebook kecuali kuliah saya. Kat mana kuliah saya post. Tak pernah lah hari ni aku makan apa, hari ni aku masak apa. Ada pernah saya post. Atau bab akidah, saya tak pernah post dalam bentuk tulisan. Tak payah nanti orang baca orang tak faham. Nak kita verbally. Saya suka verbally saja. Tak faham tanya. Ini sebab one way susah kan, boleh type ataupun
Apa ni, nantilah datang jumpa saya, alu-alukan datang. Siapa nak datang rumah saya muzakarah selepas PKP lah. Cila kan. Saya bab-bab penulisan ni lepas tu saya tengok geram je kan, nak jawab je, tapi tak payahlah. Saya memang takkan. Saya tengok banyak ulama-ulama apa ni, ustaz-ustaz syairah tu kan, saya bukan tak nak menyampuk, tak nak, saya tak reti nak type lah. Malas dan tak reti nak type. Saya suka bercakap. Sampaikan melalui percakapan. Dan kita ada kitab, tu je. Dia suruh baca kitab Bukhari kan, dia kata baca kitab Af'alul Ibad. Dia suruh baca, wahai Asy'ariyah semua, bacalah kitab Af'alul Ibad. Okey, Imam Bukhari mujassimah ke tak mujassimah? Dia bukan masalah Imam Bukhari mujassimah ke tak mujassimah. Kita mana tahu Imam Bukhari mujassimah ke tak mujassimah? Kita Tuhan ke? Kita ni Tuhan ke? Kita tahu Imam Bukhari mujassimah ke tak mujassimah? Kita yang Syairah kata, kita berhati-hati dengan nas mutasyabihat. Kita tak tengok Imam Bukhari, kita tak tengok, kalau macam tu Allah pun mujassimah, Nabi pun mujassimah lah. Sebab Allah sendiri yang mengatakan benda tu, Nabi sendiri yang mengatakan macam tu. Kita tak pandang orang dia. Nas itu yufdi ila tashbih atau tidak. Nas itu nas Quran ke, nas hadis ke, qaul salaf ke, qaul Imam Bukhari ke, qaul siapa pun, yufdi ila tashbih atau tidak. Kita yang kata tashbih. Itu yang kata tashbih itu melampau juga. Bukan melampau, maksudnya di shortcut. Patutnya kata boleh yufdi ifda'un ila tashbih, boleh membawa kepada tashbih. Takut-takut orang awam yang tak faham, dia boleh memahami Allah Ta'ala itu berjisim sama dengan makhluk. Dia kata, oh kau tuduh orang awam. Lantak engkau lah kan. Kita berhati-hati, kita ihtiyat kita, sebab apa? Mujassimah dan musyabihah itu wujud. Mujassimah dan musyabihah itu wujud. Tak kira soreh ke, ghairu soreh ke, yang penting wujud. Mujassimah, musyabihah wujud dalam sejarah akidah kita. So kita tak nak benda tu berterusan. Macam mana nak mengatasi? Apa punca mereka terjebak kepada tajsim dan tashbih? Kerana mereka memahami ayat-ayat, bila baca Quran hadis, nas-nas yang mutasyabihat tu boleh membawa mereka kepada tajsim dan tashbih. Tapi kalau orang tu dia baca tak jadi tashbih, tak apalah. Siapa kata Imam Bukhari mujassimah? Semua salah-salah kata walahu yadun bila kaif. Semuanya isbat kan, khabaran. Tak ada masalah. Asy'ariyah pun boleh isbat, tak ada masalah. Tapi kita ada tanzih. Dia orang masalahnya tapi dia orang ni pun sebenarnya jangan pukul rata. Dia orang ni ada yang okey sebenarnya. Ada yang okey, ada yang tak okey, ada yang faham, ada yang tak faham. Boleh je kita nak kata Allah fis sama', tetapi bila tashbih wala tamthil wala ta'til, tapi kita fahamlah apa maksud tashbih, ta'til, tamthil semua, bila jangan main sebut je. Jadi dia orang tu ada yang okey sebenarnya, tak adalah, mana dia orang jahil, dia orang jahil. Tapi dia orang punya perangai tak elok tu menyesatkan Asy'ariyah, itu sebab dia jahil. Kalau dia faham Asy'ariyah, dia kata Asy'ariyah ni tak ada apa dalam akidah dia. Cuma manhaj dia je, dia ambil ilmu kalam yang mana bagi dia ilmu kalam tu falsafah semua. Kalau dia kata Allah tak sebut jisim, Nabi tak sebut jisim, Allah tak sebut arad, baca Quran lah. Baca Quran, Allah sebut jisim, Allah sebut arad. Baca hadis Nabi, Nabi ada sebut jisim, Nabi ada sebut arad. Tak baca, dia orang tak kaji. Mana ada Allah Ta'ala bahas pasal jisim, bahas pasal arad, Nabi tak bahas pasal jisim, pasal arad. Engkau mengaji tak habis. Buka Quran itu, Allah sebut lafaz jisim, Allah sebut lafaz arad, Nabi sebut lafaz jisim, Nabi sebut lafaz arad. Kaji dulu. So apa makna jisim yang Allah sebut tu? Allah nisbah jisim tu kepada siapa? Allah tak sebut jisim arad, Nabi tak sebut jisim arad. Kau jahil sebenarnya, kau tak pernah baca Quran ke? Kata pegang Quran hadis. Baca Quran, tengok, baca hadis, ada tak lafaz jisim, ada tak dapat arad, apa yang Allah maksudkan dengan jisim dengan arad, baca. Kesalahan dia orang ni, kesalahan. Kalau dia kata Allah hanya sebut saja tak menghuraikan, habis tu Quran tafsir tu ulama Allah sebut je, kenapa ulama huraikan? Tak boleh lah. Hukum fiqah tak boleh hurai, ilmu tafsir tak boleh hurai, semua tak boleh hurai. Kita hurai yang jisim, yang arad. Ulama lain hurai hukum ayat hukum, dia hurai hukum. Ulama kisah hurai kisah. Mutakalimin baca Quran, dia ambil ayat akidah, Allah sebutnya tu'jibukum ajsamukum. Allah sebut dalam surah Al-Munafiqun, jisim-jisim mereka mengagumkan kamu. Apa tu jisim? Nisbah kepada manusia yang ada kejisiman.
dalam apa bi aradin minad dunya. Nabi ada sebut arad, dan dalam apa ni Al-Quran ada sebut arad. Arad tu apa dia? Ulama mutakallim ambil lafaz jisim arad daripada Quran dan hadis juga. Bukan falsafah. Kau tak mengaji Quran, tak mengaji hadis, tak ada, Allah Taala tak sebut kau jisim jahat. Tu jahil murakab, saya malah nak layan. Jarang saya layan Wahabi ni. Sebab Imam Syafi'i kata layan jahil murakab ni kita pun jadi bodoh. Wallahu alam. Tak marah tegas. Wa minal khamsina 20 adadu hazihil 20. Dan daripada sifat-sifat 50 yang wajib kita ketahui itu, 20 adadu hazihil 20. Ada 20 sifat yang merupakan lawan bagi 20 sifat ini. Okey. Jadi kita dah belajar 20 sifat kan yang wajib bagi Allah Taala. Bermula daripada sifat nafsiah iaitu wujud. Kemudian sifat salbiah ada 5. Qidam, baqa', mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi wa daniyah. Kemudian ada 7 sifat ma'ani, kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama', basar, kalam. Kemudian 7 lagi sifat ma'nawiyah, iaitu kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Semuanya 20. Maka lagi 20 iaitu lawan bagi sifat-sifat yang wajib tersebut yang dinamakan sifat mustahil. Apa dia? Wahyal adam diddul wujud, iaitu adam lawan bagi wujud. Wasania yang kedua hudus diddul qidam, lawan bagi qidam. Wasalisa al-fana diddul baqa'. Yang ketiga fana lawan bagi baqa'. Warabi'ah yang keempat al-mumatsalah, menyerupai, lawan bagi diddul mukhalafah, menyalahi dengan mukhalafah. Fayastahilu alaihi ta'ala ayyumathilal hawadis fi syai'in mimma tasafu bihi. Nampak ni, bila masuk mukhalafah lil hawadis saja dia dijelaskan. Nampak tu, yang lain dia tak jelaskan. Masuk mukhalafah lil hawadis saja dia jelaskan lagi. Nampak tu, sepatutnya di sini kalau disebut je tak perlu jelaskan. Nampak dia dijelaskan lagi, sebab ini yang paling penting. Fitnah paling besar sekali ni mukhalafah lil hawadis ni, Wahabi ni lah. Maka dia sampai situ dia diterangkan. Fa yastahilu alaihi ta'ala, mustahil bagi Allah Ta'ala an yumathilal hawadis, menyerupai perkara-perkara yang baru, fi syai'in mimma tasafu bihi, pada sesuatu apa pun daripada apa yang disifati dengannya. Fala yamru alaihi ta'ala zaman, Allah Ta'ala itu tidak diliputi oleh masa. Masa ni apa? Masa ni dah menurut jumhur mutakallimin, masa itu amrun i'tibari, bukan wujudi. Masa ni dia punya ta'rif dia muqaranah bainal mutajaddid ma'lum dengan mutajaddid mauhum. Muqaranah bainal mutajaddid ma'lum wal mutajaddid mauhum. Beriringan antara perkara-perkara yang berubah-ubah yang diketahui dengan perkara-perkara yang berubah-ubah yang tak diketahui, yang waham. Itu definisi lah. Mudah dia macam ni. Kuliah kita pukul berapa? Kuliah kita pukul 10 lah kita kata. Kuliah pukul 10. Kuliah itu mutajaddid mauhum. Pukul 10 itu maklum. Diketahui, semua orang tahu pukul 10, kecuali jam dia rosak. Jam dia rosak, bateri habis, tu lain cerita. Pukul 10 semua orang tahu. Tapi kuliah start betul ke tepat pukul 10 ataupun lambat sikit ataupun awal sikit, itu kan mauhum. Itu mauhum, maksudnya benda yang tak diketahui. Besok lepas PKP nanti kita buat jamuan lah, contoh kan. Bila lepas PKP tu bila? Kita tak tahu. Lepas tu kerajaan pun umumkan PKP akan tamat pada 28 April ini. So maklum. So kita buat jamuan tu entah pagi, entah petang, entah malam, entah tak buat, tak tahu lagi, mauhum. Contohlah. Jadi sebenarnya masa itu iktibar muqaranah antara dua perkara saja. Itu masa indal mutakallimin. Ada kaul falsafah mengatakan bahawa harakatul falak, pergerakan ataupun peredaran falak ini, atau harakatul fulk ataupun peredaran falak itulah masa, kata falsafah dan sebagainya. Panjanglah dalam mutawalat.
Tapi kita Asy'ariyah kata zaman tu amrun i'tibari. Zaman itu tabi' bagi wujudnya alam ini. Bila Allah Taala wujudnya alam ini, wujudlah zaman, tapi di bawah cipta Allah jugalah. Ingatkan sungguh zaman tadi nak senang. InsyaAllah nanti kita dah khatam, kita mesyuarat. Sebab disunahkan disunahkan kalau ustaz saya di madrasah, dia kata setiap khatam kitab sekurang-kurangnya buatlah jamuan dan doa kesyukuran. Tak kira cokodok TO pun okey. Tapi kerana musim PKP ni, tak tahulah kita khatam bila kan. Kalau khatam tengah musim PKP, masing-masing buka periuk, ambil cokodok sendiri, makan sendiri. Itu jamuan tu lah. Okey, kita sambung. Jadi zaman ini tabi' bagi wujudnya alam ini. Iktibar, maka iktibar ada ta'alluq dengan kudrah Allah Taala juga, cuma dia bukan wujudi. Walaisa lahu makan, dan tidak bagi Allah Taala tu tempat. Okey, makan ni pun bahas panjang juga dalam bab ara'ut tabi'iyat ni. Jadi menurut jumhur mutakallimin, makan itu amrun i'tibari. Makan itu akhzul qadru minal faraq. Akhzul jirmi qadran minal faraq. Mengambilnya jirim itu satu kadar daripada ruang. Faraq mauhum lah, faraq yang mauhum, faraq yang mana kita kata mauhum maksudnya dia kosong tapi ada udara di situ kan. Disangkakan dia tak ada apa-apa kosong, tetapi dia masih lagi ada udara. Udara itu pun jisim juga. Cuma jisim yang boleh boleh berganjak atau elastik, apa istilah dia saya pun tak tahulah. Itu pembahasan tentang tempat. Jadi ada kalau falsafah pula, kalau Aristotle dia kata makan itu ialah sathul batin minal hawi mumasun li sathiz zahiri minal mahwi. Sathuz batin minal hawi, permukaan yang batin daripada hawi yang meliputi itu, mumasun bersentuhan dengan sathul zahir, permukaan yang zahir, minal mahwi daripada yang diliputi. Itu tempat kata Aristotle. Contoh ini mahwi, ini hawi. Hawi kan, contohnya kan saya meletakkan tangan penumbuk saya ni dalam tapak tangan. Maka ini dipanggil hawi, ini dipanggil mahwi, sebab yang ni yang hawi, yang ni yang mahwi, yang ni yang meliputi, yang ni yang diliputi. Jadi sathul batin tu permukaan batin, permukaan dalaman tapak tangan saya ni menyentuh dengan permukaan zahir tangan kanan saya, penumbuk ni. Ini permukaan zahir, mahwi. Ini mahwi di sathul batin. Sathul zahir minal mahwi mumassun bi dengan sathul batin minal hawi. Ini tempat. Ini namanya tempat menurut Aristotle. Jadi maka ada pendapat yang membezakan antara makan, haizu, kemudian makan, haizu, faraq, maudhi', mahal. 5 tu. Mahal lain, maudhi' lain, faraq lain, haizu lain, dan makan lain. Ada yang membezakan. Tapi masih lagi ada hubungan lah, maknanya paling umum mahal, kemudian maudhi' ataupun maudhi' lah, kemudian faraq, kemudian haizu, kemudian makan. Ada setengah ulama tu boleh buka mutawalat lah. Tapi ahli sunnah mengatakan sama saja. Mutakallimin, jumhur mutakallimin kata sama saja. Jumhur mutakallimin katakan sama saja. Dan dia amrun i'tibari. Tapi Imam Bajuri, dalam bab ni Imam Bajuri kata dia khilaf. Dalam sini dia kata, dalam Tahqiqul Maqam dia kata amrun i'tibari, dalam Tuhfatul Murid dia kata wujud. So payah juga Imam Bajuri ni, dia pun khilaf. Dia sini, dalam sini dia kata amrun i'tibari, dalam Tuhfatul Murid dia kata makan itu wujudi. Mungkin dibezakan antara makan dengan faraq kot, makan dengan haizu. Sebab kalau falsafah dia panggil fida' ataupun khala'. Di falsafah dia panggil fida' ataupun khala', dan di benda yang wujudi. Benda yang wujudi menurut falsafah. Kita kata benda yang amrun i'tibari, jumhur mutakallimin. Jumhur bukan ijma'.
Sebab ada yang mengatakan dia, Imam Fakhr Razi tak tahu, taradud. Saya baca dua-dua ada kaul dia ada. Imam Fakhr Razi ni. Ada setengah kitab dia kata makan tu wujudi, ada setengah kitab dia kata makan tu amrun intibari. Taftazani pun saya baca ada dua-dua. Payah nak tahu, nak tentukan. Imam Bajuri kata wujudi dalam kitab tu, wujudi dalam kitab yang sama. Semuanya saya tak tahu, nak kena kaji lagi lah. Nak kena kaji lagi. Tapi tak ada masalah lah. Wujudi ke, amrun intibari ke, Allah Ta'ala laisa lahu makan. Pasal apa? Yang wujud fil makan itu mestilah hadis. Wujud fil makan mesti hudus. Qadim tidak wujud fil makan. Ghairu mutahayyiz. Walaisa lahu harakatun wala sukun. Dan tidak ada bagi Allah Ta'ala itu harakat dan sukun. Ini lagi susah nak diterima ni. Lagi susah nak diterima. Allah tak bergerak dan tidak diam. Wahabi juga tak suka lah benda ni. Gila Asy'ariyah ni kata Allah Ta'ala tak bermasa, tak bertempat, tak bergerak dan tak diam. Last sekali apa? Ibn Taymiyah kata Asy'ariyah ni menyamakan Allah dengan makdum. Ibn Taymiyah kata Asy'ariyah ni membawa manusia kepada menyamakan Allah dengan makdum. Dia kata tak apa engkau orang tuduh aku menyamakan Allah dengan apa ni, dengan hawadis kan, menyamakan Allah dengan makhluk. Engkau orang lagi teruk, dia kata. Engkau orang menyamakan Allah dengan makdum terus. Pasal apa? Tak berjisim, tak bertempat, tak bermasa, tak bergerak, tak diam, tak ada had, tak ada panjang, tak ada lebar, tak ada saiz, tak ada, semua tak ada. Last sekali Allah tak ada. Yufdi ila al-ma'dum. Kata Ibnu Taymiyah, tuduh Asy'ariyah. Dia kata tak apalah, aku korang tuduh mujassimah aku sebab aku tasbihkan Allah dengan makhluk kan, dengan benda yang wujud. Okey lagi daripada engkau orang itu lagi teruk mentasbihkan Allah dengan benda yang ma'dum. Ulama mumasalah ataupun mukhalafah itu mesti dua-dua maujud. Mana ada istilah ni kita nak membandingkan benda syai'in yang maujud dengan syai'in yang ma'dum. Itulah ilmu melebihi akal Ibn Taymiyah. Mana boleh kita nak buat dobit mumasalah atau dobit mukhalafah, mesti dua-dua tu wujud. Mumasalah dengan mukhalafah itu istirakah bainal isnain. Mushtarak bainal isnain, benda yang istirak bainal isnain, dua benda kita nak bandingkan. Maksudnya nak bandingkan mumasalah atau mukhalafah, maka dua-dua kena wujud. Mana ada istilahnya mumasalah lil ma'dum, itu orang gila. Wallahu alam. Ada jugalah yang Wahabi sekarang ni yang ikut Ibn Taymiyah tu kecam Asy'ariyah menyamakan Allah dengan ma'dum. Aduh. Makanul adami itu kena tanya dia. Makanul adami ni falsafah. Sebenarnya falsafah. Tanya Wahabi, makanul adami tu ambil daripada mana? Makanul adami ni falsafah punya kaul. Falsafah punya kaul. So tanya dia, apa maksud dia makanul adami? Dia yang sebut benda tu. Dia yang sebut, dan kaul falsafah itu makanul adami. Kita tak ada istilah makanul adami. Mutakalimin tak ada. Itu falsafah. Tu tanya dia, kau pun falsafah juga ambil istilah makanul adami. Tanyalah dia apa yang dia maksudkan makanul adami tu. Kalau kita nak terjemahkan secara bahasa, makanul adami tempat yang tiada. Tempat yang tiada tu apa dia? Tanya dia. Tanya dia lah, sebab dia yang pakai. Itu daripada falsafah tu. Daripada falsafah. Falsafah ada jelaskan, kita tak terima. Sebab kita ghairul ma'qul. Bila ghairul ma'qul, macam mana kita nak jawab? Ghairul ma'qul. Biasa makan adami ni macam ni. Makan adami ni menurut Wahabi macam ni. Kita andaikanlah alam semesta ni kurrah. Itu kita tak tahu, tapi ihtimal lah. Satu ihtimal, zon mengatakan bahawa alam semesta ni kurrah. Qurratul alam dia panggil. Qurratul alam. Di Qurratul alam. Jadi ini Qurratul alam ini Qurratul alam. Okey. Di luar alam tu apa dia? Inilah makan adami menurut Wahabi. Faham? Di luar alam itu makan adami menurut Wahabi. Adakah menurut falsafah macam-macam kaul. Falsafah mengatakan ada yang makan ini mala nihayatalah. Itu satu kaul falsafah. Berbeza Plato dengan Aristotle dengan Socrates, ada beza pendapat dalam bab ni. Falsafah di kalangan falsafah sama ada khilaf. Ada yang kata makan itu mahdud.
ataupun alam semesta itu mahdud. Ada yang mengatakan dia ghairu mahdud, maksudnya la nihayatalah. Bila la nihayatalah, tahu makan adami dia kat mana. Tapi yang mengatakan makan tu mahdud, dia ada qurratul alam ini, qurrah contohlah ni qurratul alam. Apa ni? Lingkaran alam semesta tu. Okey, luar itu adalah makanul adami menurut Wahabi. Jadi Allah ada di situ. So kita tanya, makan adami ni siapa cipta? Makan adami ni makhluk ke bukan makhluk? Hayyiz ke bukan hayyiz? Sebab tu Wahabi Ibn Taymiyah kata Allah itu kharijul alam. Maksudnya Allah ni alam, Allah kharijul alam. Laisa dakhilal alam. Allah bukan dalam alam, Allah kharijal alam. Kita ahli sunnah kata Allah laisa dakhilal alam wa laisa kharijal alam. Oi, gila lah syairah ni. Mana Allah tak wujud lah. Dalam alam pun tak ada, luar alam pun tak ada. Tapi Allah kat mana? Allah qiyamuhu binafsih. Habis cerita. Itu namanya musyabbihah. Pasal apa? Dia akal dia tak boleh terima yang Allah itu tidak tahayus, tidak mutahayyiz. Sama ada mutahayyiz kalau dalam alam, tak boleh, itu Jahmiyah. Kalau alam, Allah dalam alam, Jahmiyah. Dia tak tahu nak beza Asy'ariyah dengan Jahmiyah. Jahmiyah kata Allah dakhilul alam. Allah dakhilul alam. Ibn Taymiyah lawan, dia kata Allah kharijul alam. Asy'ariyah kata laisa dakhilal alam, laisa kharijal alam. Faham makan adami tu? Ini yang saya beritahu. Tapi definisi menurut Wahabi itu saya tak tahulah. Definisi menurut Wahabi saya tak tahu. Laisa harakat wala sukun. Jadi kalau Allah tu ghairu mutahayyiz, maka ghairu mutahayyiz tidak sabitlah dia harakat dan sukun. Sebab ghairu mutahayyiz, kalau harakat dan sukun itu perlu kepada haizu, perlu kepada ruang. Nak bergerak perlu kepada ruang. Jadi Allah tidak mengambil tempat, tidak mengambil ruang. So macam mana nak bergerak? Macam mana nak sukun? Wala yattasifu bil alwan wala bijihatin. Allah tidak bersifat dengan warna dan tidak sifat dengan arah. Warna itu arad. Arad yang qaim pada jirim, pada jisim. Allah Taala bukan jisim, so tidak ada arad warna. Wala bijihatin, jihah pun salah satu arad. Arad ada dua, satu wujudi, satu i'tibari. Kalau makna khusus arad itu wujudi, makna am arad itu amrun i'tibari. Jadi disebut arad saja. Allah apa ni, jihah arad, harakat sukun arad itu pun ada khilaf. Imam Majuri kata harakat sukun amrun i'tibari. Imam Sanusi kata wujudi. Syekh Dusuki kata wujudi. Khilaf. Tapi arad lah. Bila sebut arad, sifat pun ada dua. Sifat makna am, sifat makna khas. Sifat makna am ma laisa bizat. Sifat makna khas al-makna al-wujudi al-qaim bizat. Itu sifat makna, itu makna sifat yang khas, iaitu sifat ma'ani saja. Arad pun sama. Arad ada makna umum, ada makna khas. Arad mana yang qaim, al-makna al-arad ni wasful wujudi al-hadis qaim bil jirim. Wasful wujudi al-hadis qaim bil jirim. Jadi itu makna arad. Jadi kalau itu makna khas bagi arad, makna arad yang wujudi saja. Tapi kalau makna am bagi arad itu iaitu laisa bil jirim. Benda yang bukan jirim itu namanya arad. Jadi panjang, pendek, arah, itu semua yang amrun i'tibari itu yang bukan wujudi arad juga, tapi ghairu wujudi, dia amrun i'tibari. Arad yang wujudi itu yang qaim pada jirim, yang yasihu an yura, contohnya warna, itu pun khilaf juga tu alwan. Tapi yang masyhur kata arad wujudi itu seperti arad kaif, seperti warna dan sebagainya. Itu belajar makulat, ilmu makulat. Fala yuqalu fawqal jirmu, tidak dikatakan Allah Taala itu berada di atas. Fawqal jirmu maknanya fawqal hissi lah. Fawqal mubayanah ataupun fawqa hissiyah. Maknanya Allah tadi makan adami, Allah Taala berada di kharijul alam, di atas. Wala an yaminil jirmi, dan tidak Allah di sebelah kanannya jirim. Walaisa lahu ta'ala jihatun, Allah Taala tidak ada jihah baginya. Wala bijihah wala lahu jihah. Ada dua makna sini ya. Ni orang banyak confuse ni. Satu jihah nisbi, satu lagi laisa lahu jihah, maksudnya Allah Taala tu tidak ada jihah dinisbahkan dengan syai', apa sajalah, alam ke apa, di atas ke di bawah. Kalau fauq itu hanyalah fauqa makanah ataupun rutbah, bukan fauqa hissiyah, bukan makan, bukan ruang. Jadi Allah Taala itu apa ni, apa tadi saya cakap tadi? Okey, jihah.
Okey, kalau jihah itu kan kena ada nisbah dia, kena ada nisbah. Jadi contohnya kalau kita duduk atas lantai, maka kita di atas lantai. Kemudian atas kepala kita shilling kan. Shilling di atas kita, lantai di bawah kita. Kemudian belah kanan tengoklah, belah kanan saya ni ada tingkap. Belah kiri saya ada pintu, belakang saya ada kitab, depan saya pun ada kitab. Jadi itu jihah nisbi. Satu lagi lahu jihah. Dia sendiri adalah jihah. Jadi contohnya manusia ni dia sendiri ada jihah. Kepala dia atas, kaki dia bawah, tangan kanan, tangan kiri, perut ke depan, buncit, belakang. Itu dia di mana jisim lah. Jisim tu ada jihah, jisim-jisim yang tertentu. Kalau macam bola, kalau bola dia tak ada jihah. Bola bulat kan, so tak ada jihah. Bola tu tak ada jihah. Tapi dia ada jihah dinisbahkan benda lain. Bola di atas padang, bola di dalam kotak dan sebagainya lah. Tapi bola tu sendiri tak ada jihah. Tapi kalau manusia, di sini ada jihah. Kepala di atas, tak ada orang kepala di bawah. Semua kepala di atas. Kaki di bawah. Dia ada dua. Satu jihad dinisbahkan dengan benda lain, satu dia sendiri adalah jihad. Jadi Allah tidak ada jihad dinisbahkan benda lain, dia sendiri pun tidak ada jihad. Fala yuqalu inni tahtallah. Tidak boleh dikatakan sesungguhnya aku berada di bawah Allah, tak ada. Wa qalul ammah inni tahta rabbina au inna rabbi fawqi. Orang awam kata sesungguhnya aku ni di bawah Tuhan di atas aku. Kalamun munkarun yukhafu an man ya'taqidu kufur. Kalam yang mungkar dikhawatiri orang yang beriktikad dengannya boleh jadi kufur. Boleh jadi kufur. Okey. Dia masuk balik khamisah al-ihya ila mahal aizat yakumu biha au ila al-mukhassis au mujid ta'ala Allahu an zalik wa hadza diddul qiyamu bin nafs. Yang kelima, sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala ialah al-ihtiyaj ila al-mahal, perlu kepada mahal, tempat. Aizatin ataupun zat yaqumu biha, yang mana dia berada padanya, au ilal mukhassis ataupun kepada mukhassis, al mujid iaitu mujid. Allah tak perlu kepada mahal, Allah tak perlu kepada fa'il. Tak perlu kepada tempat untuk dia berada, untuk dia berqiyam lah. Tak perlu, sebab dia sendiri adalah zat. Dia sendiri adalah zat, dia tak perlu kepada zat yang lain. Kalau dia perlu kepada zat yang lain, berarti dia sifat. Itu dah bahas dalam sifat qiyamuhu bi nafsi. Dan Allah tak perlu kepada mujid yang mengadakan dia lah, ataupun yang mentakhsiskan dia. Ta'ala Allahu an zalik, maha suci Allah daripada yang demikian itu. Hadza diddul qiyamu bi nafsi. Ini adalah lawan bagi qiyam bi nafsi. Satu lagi point mukhalafah lil hawadis ni panjang. Ibn Taymiyah dia mengukur kesempurnaan Allah dengan kesempurnaan makhluk. Itulah antara selain daripada qiyasul ghaib ala syahid, itu Ibn Taymiyah punya kaedah. Satu lagi dia kata al-qaulu bisifat ka qaul bisifatin akhar. Al-qaulu bisifat ka qaulu bizat. Kemudian kesempurnaan Allah tu diukur dengan kesempurnaan makhluk. Itu fatal yang paling besar sekali. Kita tidak mengukur kesempurnaan Allah dengan kesempurnaan mana-mana makhluk ataupun syai' sekalipun. Jadi dia kata manusia boleh berjalan, boleh bergerak, takkan Allah Taala tak boleh berjalan, tak boleh bergerak? Mustahil. Manusia boleh, maknanya apa sajalah kelebihan yang ada pada makhluk, pasti Allah lebih aula lagi untuk memiliki kesempurnaan tersebut. So kita batalkan macam ni, mudah saja. Lalat boleh terbang. Tuan-tuan boleh terbang ke tidak? Tuan-tuan boleh terbang ke tidak? Boleh terbang sempurna. Tuan-tuan tak boleh terbang kecuali Superman dengan Iron Man, dengan man-man yang lain semua boleh terbang. Sempurna lah. So lalat lagi sempurna daripada manusia, sebab lalat boleh terbang, manusia tak boleh terbang. Macam tu ke? Kita ukur. Perempuan yang boleh bersalin, mengandung dan bersalin, melahirkan anak itu yang sempurna ke yang mandul lagi sempurna? Maksudnya yang tak boleh melahirkan anak. Perempuan yang tak boleh melahirkan anak, tak boleh mengandung, tak boleh anak. Mana yang sempurna? Perempuan yang boleh melahirkan anak lah sempurna. Perempuan yang tak boleh melahirkan anak itu tak sempurna. Lelaki boleh melahirkan anak ke tak boleh? Lelaki boleh melahirkan anak ke tak boleh? Oh, lelaki tak sempurna lah, pasal apa? Dia tak boleh melahirkan anak. Perempuan lagi sempurna. Perempuan yang boleh melahirkan anak lebih sempurna daripada lelaki, sebab lelaki tak boleh melahirkan anak. Bukan keluarkan benih, melahirkan, mengandung dan melahirkan.
So tak boleh ukur satu kesempurnaan sesuatu dengan yang lain. Antara makhluk dengan makhluk pun kita tak boleh ukur satu kesempurnaan, apalagi nak mengukur kesempurnaan Allah dengan makhluk. Itu Ibn Taymiyah. Itu Ibn Taymiyah punya dalam kitab dia boleh baca. Dia kata kalau manusia bersifat demikian, dah tentu Allah lebih aula untuk bersifat dengan sifat tersebut. Ini satu fatal kesalahan yang paling besar. Kesempurnaan Allah itu dia unik dan dia hanya dia yang memiliki kesempurnaan dia, bukanlah yang kesempurnaan yang ada pada manusia itu Allah Ta'ala mesti ada kesempurnaan itu. Tidak. Itu kita tolak 100%. Faham As-sadisah sifat mustahil yang keenam at-ta'addud, iaitu berbilang-bilang. Bermakna terkib, iaitu tersusun fi zat pada zat, awil sifat atau pada sifat-sifat, aw wujudun nazirin fi zati wa sifati awil afal, ataupun adanya bandingan bagi Allah Ta'ala pada zat, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan. Wa hadhihi diddul wahdaniyah, ini adalah lawan bagi sifat wahdaniyah. As-sabi'ah yang ketujuh, al-ajzu lemah, wa huwa diddul kudrah, lawan bagi kudrah. Wa yastahilu alaihi ta'ala al-ajzu an mumkinima minal mumkinat, mustahil bagi Allah Ta'ala itu lemah di dalam terhadap perkara yang mungkin daripada mana-mana perkara yang mungkin. As-saminah karahah, yang ke-8 karahah, iaitu keterpaksaan. Keterpaksaan. Wa hiya diddul iradah, iaitu lawan bagi sifat iradah. Wa yastahilu alaihi ta'ala an yujida syai'an minal alam ma'al karahatihi lahu ai adaman iradatihi. Mustahil bagi Allah Ta'ala mewujudkan sesuatu daripada alam ini dengan keterpaksaan baginya, atau iaitu tidak ada kehendak, tidak ada pilihan. Fal mawjudat al mumkinat awjadahu Allah Ta'ala bi iradatihi wa ikhtiyarihi. Maka perkara-perkara yang mawjud daripada yang mungkin itu Allah Ta'ala mewujudkannya dengan kehendaknya dan ikhtiarnya. Wa yu'khazu min wujubil iradah lahu Ta'ala, diambil daripada wajibnya sifat iradah bagi Allah Ta'ala, anna wujudal makhluqat laisa bi tariqit ta'lil wala tariqut tab'i. Kewujudan makhluk-makhluk ini bukanlah dengan jalan ta'lil atau dengan jalan tab'i. Wal farqu bainahuma, beza di antara secara ta'lil dan secara tabi'an ini apa dia? Annal mawjud bi tariqit ta'lil, sesungguhnya benda yang wujud dengan jalan ta'lil itu kullama wajada illatuhu wajada min ghairi tawaqqufin ala syai'in akhar. Tiap kali wujudnya ta'lil, wajadat illatuhu, kullama wajadat illatuhu wajada. Setiap kali wujudnya illah, maka wujudlah ma'lul, iaitu alam ini. Min ghairi tawaqqufin ala syai'in akhar, tanpa bergantung kepada sesuatu yang lain. Ka harakatil asbu'i fa innaha illatun li harakatil khatim. Mata wajadatis saniyah min ghairi tawaqqufin ala syai'in akhar. Okey, contoh dia bagilah illah ma'lul ni. Ni nampak ni. Ini jari ada cincin. Jadi bila saya gerakkan jari saya, maka cincin ni bergeraklah. Jadi cincin ini bergerak kerana jari saya bergerak. Itu contoh. Dia kata Allah cipta kita dan Allah perlu kepada kita, dan Allah perlu kepada amal kita, kepada doa kita, bukan itu Allah berhajat. Wan Hizam ni jangan dengar. Terus je, Wan Hizam jangan dengar. Maksudnya lebih baik jangan dengar. Kalau tak boleh beza mana yang dicakap tu menyalahi akidah, maka jangan dengar, lagi baik. Bukan nak cakap apalah, dah di ban dia Selangor dah ban dia, mana-mana ban dia, dan ada ustaz dah live dengan dia buat call, dia pun tak mengaji pun, baca-baca kitab hikam macam tu dia. Ngaji sikit-sikit lah kot, wallahu alam. Banyak call dia memang bercanggah dengan akidah. Tak mengaji akidah betul-betul tu masalah. Nak jadi ustaz pasal famous pandai cakap, asal famous pandai cakap je nak ni. Jadi apa ni, Allah tak perlu Allah Ta'ala tak perlu kepada sesiapa pun. Iftiqar ni, Masya Allah, Allah SWT mana ada sifat iftiqar kepada makhluk. Dia salayan. Saya malah nak ban orang-orang ni, biar jangan layan tu je. Jangan dengar lah orang-orang yang masalah. Jadi itu bil illah wal ma'lul atau bit ta'lil. Bila bergeraknya jari, bergeraklah cincin ini. Maknanya cincin ini bergerak kerana jari ini bergerak. Jadi pergerakan jari itu merupakan illah bagi pergerakan cincin. Pergerakan cincin itu ma'lul. Itu panggil sabil ta'lil.
Itu fahaman falsafah. Falsafah kata wujudnya Allah merupakan illah bagi wujudnya alam. So Allah qadim, alam pun qadim. Cuma alam ini dia menjadi ma'lul dan Allah dia illah. Wujudnya alam ni secara illah, wajib zati dipanggil. Itu falsafah. Kemudian wa annal mawjud bi tariqat tab'iyyah tawaqqafu ala syartin wa intifa'il mani'. Adapun wujud dengan cara atau dengan jalan tabiat, iaitu bergantung kepada syarat, adanya syarat dan ternafinya mani', itu halangan. Kannar fa innaha la tuhriq, kerana api tidak akan membakar illa bisyattil mumasah lil hatab, melainkan dengan syarat menyentuh kayu api, wa intifa'ul balal dan ternafinya basah ataupun sesuatu yang boleh menghalang kebakaran lah. Allazi huwal man'u min ikhraqiha, yang mencegah daripada terbakar. Fannaru tuhriqu bi tabi'atiha, api itu membakar dengan tabiatnya. Indal qailin, di sisi orang yang mengatakan bit tabi'ah, dengan tabi'i. La'anahumullah, moga-moga Allah melaknat mereka. Balil haq, tetapi yang benarnya anallah ta'ala yakhluqul ihraq fi hatabi, Allah Ta'ala yang menciptakan kebakaran fil hatabi, pada kayu api, inda mumasatihin nar, di sisi menyentuhnya kayu api itu kepada api, akan api. Kama yakhluqu harakatil khatim, seperti mana Allah Ta'ala menciptakan pergerakan cincin inda wujudi harakatil usbu', ketika bergeraknya jari. Fala wujuda li syai'in bitta'lin wala bittab'in, tidak ada wujud sama sekali bagi sesuatu dengan jalan tabiat, jalan illah ma'lul ataupun pengilatan. Begitu juga tidak wujud sesuatu dengan jalan tabiat. Khilafan lil qailin bizalik, berbeza dengan ada pendapat yang mengatakan demikian. Wa yastahilu alaihi ta'ala an yakuna illatan fil alam, mustahil Allah Ta'ala itu merupakan illah bagi alam ini, nasya'a anhu, yang tercipta terbit daripada Allah, bighairi ikhtiyarihi, tanpa ikhtiar Allah, au yakuna tabi'atan, ataupun alam ini diwujud secara tabi'i, wajadal alam bi tabi'atihi, wujudnya alam dengan tabiatnya. Tanazahallahu an zalika, maha suci Allah daripada yang demikian itu, wa ta'ala, dan maha luhur, uluwan kabira, maha tinggi lagi maha besar. Dia ni tak faham pun tak apalah, tapi dia ada dua ni. Ada yang kata alam ni wujud secara illah, itu falsafah. Kalau tabi'i itu tabi'iyyin lah, ada kelompok tabi'iyyin, Sufusta'iyun mengatakan bahawa alam ini sebut dengan jalan tabiat. Apa sajalah kebakaran pun dengan jalan tabiat. Cuma bezanya illah ma'lul tu, illah ma'lul ni tidak perlu wasitah. Adanya illah ada ma'lul. Tapi kalau tabiat ni perlu ada syarat dan ternafinya mana. Syaratnya contohnya kalau api, kalau nak membakar, syaratnya kita kena letaklah kayu api itu dalam api baru dia terbakar. Kalau kita letak api sini, kayu api sini, mana nak terbakar? Jadi kalau tak memasah, tak menyentuh. Syarat dia mesti kena menyentuh. Kemudian kena terhindar terangkatnya manik, itu api, kayu api mestilah tidak basah. Kalau kayu api basah, dia tak akan terbakar, kecuali dah kering dia punya air itu baru dah boleh terbakar kan. Jadi itu manik, halangan yang menyebabkan dia terbakar. Jadi dengan cara tabiat tu mesti ada syarat dan ternafinya manik. Itu tabi'iyyin punya mazhab lah. Dia orang ni kufur. Kemudian satu lagi illah ma'lul, falsafah pun kufur. Kita kata Allah tu fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala berbuat sesuatu atau menciptakan sesuatu dengan kehendak dia, dengan iradah dia, dengan ikhtiar dia. At-tasya al-jahlu, yang ke-9 ialah sifat jahil. Wa yastahilu alaihi ta'ala al-jahlu, mustahil Allah Ta'ala jahil bimumkinin minal mumkinat, daripada perkara yang mungkin, sawa'un kana basitan, sama ada jahil basit, wa huwa adamul ilmu bisyai', iaitu tidak tahu sesuatu, tidak ada ilmu mengenai sesuatu, au murakkaban, ataupun jahil murakkab, wa huwa idraku syai' ala khilafi ma huwa alaih, iaitu memperolehi sesuatu menyalahi realitinya. Jahil murakkab, dia rasa dia tahu tapi apa yang dia tahu tu salah. Itu jahil murakkab, macam Wahabi ya. Dia perasan dia tahu. Saya dah bahalkan jahil murakkab dengan jahil basit ni. Jahil basit langsung tak tahu, tak ada ilmu. Kalau jahil murakkab, dia rasa dia ada ilmu, dia ada pengetahuan, tapi salah menyalahi realiti. Tapi dia tak tahu yang dia itu jahil. Illah dan tawallud.
Kalau illah ma'lul itu dia muqaranah. Kalau tawallud tu dia selepas. Tawallud itu selepas. Illah ma'lul dia muqaranah. Walaupun ada khilaf antara illah ma'lul, illah dulu ke ma'lul kemudian, atau ma'lul dulu illah kemudian, tapi ada qaul illah ma'lul sama. Pasal apa? Bila saya gerakkan jari ni, maka geraklah cincin ni. Bukannya saya gerakkan jari dulu baru cincin ni bergerak. Dia mesti serentak. Kalau tawallud kemudian dia melahirkan sesuatu, hasil daripada sesuatu. Tawallud tu apa ni walad dengan maulud dengan walid, itu walid dulu baru maulud, itu tawallud. Tapi kalau illah ma'lul ini maknanya dia muqaranah, serentak. Cuma dari segi tertib ta'akul atau tertib tazkiri, mungkin kita sebut illah baru sebut ma'lul, itu dari segi tertib tazkiri. Tapi kalau waqi' bil fa'al, ya, qaul yang rajih kata illah ma'lul di muqaranah. Tawallud kemudian dia ada beza antara walid dengan maulud. Atau mutawallid dengan mutawallud lah. Tawallud tu antara mutawallid dengan mutawallud tu ada beza. Ba'da, qabla dan ba'da. Kalau illah dengan ma'lul dia muqaranah. Antaranya itu panjang pembahasan tu dalam kitab Mutawalat. Ini falsafah dengan tawallud ni Mu'tazilah. Illah ni illah ma'lul falsafah. Tapi ada juga yang berpendapat macam tu. Ada beza. Kita illah ma'lul pun kita pakai, tapi dalam bab tertentu je. Illah hukum tu kan. Mata wujudul illah mada wajadal illah wajadal hukum. Itu bab fiqh lain lagi. Illah lain lagi. Tu beza illah dari segi akidah, illah dari segi fiqh, illah dari segi alil hadis lain lagi. Kalau alil hadis, illah tu maknanya kecacatan yang menyebabkan hadis itu boleh dihukumi tidak sahih. Ada illah ilmu hadis. Kalau illah menurut usul fiqh lain lagi. Illah menurut mutakallimin lain lagi, menurut falsafah lain-lain. Tawallud tu macam Allah Ta'ala menciptakan kita kudrah, kita tawallud denganlah kita punya afal sendiri, iaitu Mu'tazilah tawallud. Illah ma'lul dia serentak, ada illah ada ma'lul. Tak mungkin kan jari bergerak dulu baru cincin gerak kemudian, sama serentak. Tapi yang mentawalludkan gerakan jari ini kudrah yang ada pada manusia. Kudrah yang ada pada mentawalludkan gerakan ini. Itu menurut Mu'tazilah. Wa yastahilu alaihi ta'ala al-ghafla wa zuhul wa hadha diddul ilm. Mustahil juga bagi Allah Ta'ala ghaflah dan zuhul itu adik-beradik jahil lah tu. Ghaflah, zuhul, nisyan, khata', sahwan, itu semua adik-beradik jahil. Mustahil bagi Allah. Lawan bagi sifat ilmu. Al-ashirah yang ke-10 al-maut, iaitu maut, mati atau kematian. Wa huwa diddul haya, lawan bagi haya. Hadiah asyara as-samam, yang ke-11 pekak. Wa huwa diddul sama', lawan bagi dengar, sifat sama'. Saniyah asyarah iaitu buta, lawan bagi sifat basar. Wa huwa diddul basar, lawan bagi sifat basar, melihat ataupun lihat atau pelihat. As-salisata asyara yang ke-13 al-kharsu, iaitu bisu. Wa fi ma'nahu al-bakamu, ada maknanya bakam bisu. Wa huwa diddul kalam, itulah bagi sebab kalam. Ar-rabata asyara yang ke-14 kaunuhu ta'ala ajizan wa huwa diddu kaunuhu qadiran. Wal khamisata asyara kaunuhu ta'ala karihan wa huwa diddu kaunuhu ta'ala muridan. As-sadisata asyara kaunuhu ta'ala jahilan wa huwa diddu kaunuhu ta'ala aliman. As-sabita asyara kaunuhu ta'ala mayitan wa huwa diddu kaunuhu ta'ala hayyan. As-saminata asyara kaunuhu ta'ala as-samma wa huwa diddu kaunuhu ta'ala sami'an. At-tasi'ata asyara kaunuhu ta'ala a'ma wa huwa diddu kaunuhu ta'ala basiran. Al-ashrun kaunuhu ta'ala abkama wa huwa fi ma'nahu wa huwa diddu kaunihi ta'ala mutakalliman. Tak perlu terjemah lah, sama je. Fahadhil ashrun kulluha mustahilatun alaihi ta'ala. Semua 20 ni mustahil bagi Allah Ta'ala. Okey, wa'lam ketahuilah anna dalila kulli wahidin minal 20 wajibata yusbituha lahu ta'ala wa yunfi anhu didduha wa adillatu sab'il ma'ani hiya adillatu sab'il ma'nawiyah.
Ketahuilah sesungguhnya dalil setiap satu daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala yusbituha lahu ta'ala lahu ta'ala, diisbatkan baginya bagi Allah Ta'ala, wa yunfi anhu diddiha, dan dinafikan terhadapnya, ke atasnya lawannya. Jadi dalil yang menunjukkan Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat wajib itu menafikan sifat mustahil Allah. Kemudian wa adillatu sab'il ma'ani hiya adillatu sab'il ma'nawiyah. Dalil bagi 7 sifat ma'ani itu juga dalil yang sama bagi sifat ma'nawiyah. Fahazihi arba'una aqidatan. Maka ini 40 akidah yajibu lillahi ta'ala, wajib bagi Allah Ta'ala, minha daripadanya isyruna bagi Allah Ta'ala 20, wa yantafi anhu ta'ala isyrun, dan ternafi daripada Allah Ta'ala 20 sifat, iaitu mustahil. Wa isyruna dalilan ijmalian, dan juga 20 dalil ijmali, kullu dalilin asbata sifatan wa nafadiddaha. Setiap dalil itu mengisbatkan sifat dan menafikan lawannya. Wallahu a'lam. Nanti kita sambung lagi tanbih. Ini dia bahas bab maujud, ma'dum, ahwal, al-itibari. Ini dia bahas di sini. Cukup Esok insya-Allah sambung lagi. Wallahu a'lam. Setakat itu dulu apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik kelemahan saya lah, minta ampun kepada Allah, minta maaf. Banyak-banyak. Bulan puasa kuliah macam biasa ke Ustaz? InsyaAllah kot macam biasa rasanya. Rasanya macam biasa, tak ada masalah. Kecuali kalau ada yang nak minta apa, minta buat fiqah. Saya bukan tak nak buat fiqah, fiqah ramai sangat. Fiqah ni ramai lah yang buat, tapi nak buat juga boleh lah. Ada kitab Takrirat Sadidat tu paling mudah. Takriratus Sadidah tu kitab ringkasan daripada mazhab Syafi'i, walaupun ada beberapa qaul di situ yang ada setengah ulama petikai kan, tapi okeylah. Takriratus Sadidat, ringkasan mudah bab puasa, insya-Allah. Kalau bulan puasa ni kalau perlu, tengoklah macam mana. Tapi yang penting kita akan khatam kitab ni insya-Allah, sampai yang penting khatam. Waalaikumsalam, sama-sama. Datang rumah insya-Allah. Cuma biasanya lepas PKP ni saya agak sibuk sebenarnya. Saya punya jadual lepas subuh sampai asar saya mengajar. Saya mengajar di madrasah ni banyak subjek saya ajar. Kalau ikutkan period 9 period. 9 period. Satu period lebih kurang 45 minit. Kalau berdasarkan kitab, saya hukum suap mazhab Syafi'i batal. Mazhab Syafi'i batal. Mazhab lain, mazhab Maliki boleh. Yang penting jangan sampai purut. Nanti tengok Ustaz Lutfi lah. Kalau Ustaz Lutfi bahas dah Fathul tentang buat puasa ni, Fathul Mu'in. Jadi sebab suap ni dia ada dua, suap mulut, suap hidung. Kalau suap hidung batal, suap mulut tak batal. Mulut tak sampai makhraj. Jadi makhraj ha, makhraj kha, makhraj ha, apa dia? Ha itulah. Jadi di antara makhraj ha dan kha ni itu haddul zahir. Pemisah antara haddul zahir dengan haddul batin bagi mazhab Syafi'i. Jadi kalau hidung tu haddul batin dia dekat tulang hidung ni, masuk dalam suap tu, maka dah masuk haddul batin, maka batal. Kalau suap di mulut dia takkan sampai makhraj. Jadi khilaf tu antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i, antara makhraj ha dengan makhraj kha. Jadi kalau makhraj ha di atas kan dia aqsal lisan, aqsal halq atau adnal halq. Kemudian wastul halq, kalau huruf terbalik. Kha dulu baru ha. Minta maaf, terbalik. Makhraj kha, kemudian makhraj ha. Ha ni wastul halq. Makhraj ha ni kan wastul halq, huruf di tengah-tengah kerongkong ni. Jadi kha di atas. Jadi ada khilaf di antara Imam Nawawi dengan Rafi'i. Maknanya ada yang kata ha, ada yang kata kha. Jadi masalah dia panjang, masalah dia. Kalau kita ambil makhraj kha yang ujung, maka benda yang masuk ke dalam kalau sampai je kepada makhraj kha dia batal. Kalau ambil makhraj ha, maka sampai ke makhraj kha dia tak batal lagi. Sampai kepada makhraj ha baru dia batal. Cuma satu lagi masalah muntah. Muntah datang daripada perut.
Jadi kalau muntah itu datang, dia datang daripada dalam, dia keluar sampai ke makhraj ha, maksudnya dia sudah keluar ke bahagian zahir. Itu kalau orang tu telan, batal puasa dia. Dia yang masuk dengan yang keluar. Kat situ dia punya isu dia tu. Tapi suap mulut katanya, kalau suap melalui mulut itu dia tak sampai had batin. Kalau melalui hidung dia pakai sampai had batin, batal puasa. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i lah. Tapi ada yang kata yang batal tu kalau masuk dalam perut, yang memberi tenaga makanan. Itu mazhab lain. Maliki tak silap saya lah. Inhaler pun yang bahas. Inhaler kalau fatwa Malaysia tak batal lah. Fatwa Dr. Zul tak batal ikut Wahabi punya fatwa. Mazhab Syafi'i batal. Saya sendiri pakai tu, apa, inhaler tu yang oteh tu, terpaksa ikut Wahabi lah. Tapi InsyaAllah kita tangguh dulu dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.